Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Seperti biasa, saya akan minta tuan-tuan untuk subscribe channel YouTube Dr. Amran untuk memberikan saya ruang dan peluang berkongsi pengalaman, memberikan pandangan tentang situasi politik negara kita pada hari ini. Dan di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam dan semoga kita semua dapat berhari raya dalam keadaan penuh keinsafan, penuh kesyukuran, gembira dan juga selamat di ketika negara menghadapi pandemik COVID-19 yang belum habis ni tuan-tuan. Dan juga di kesempatan ini, saya ingin meminta tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi sedekah Al-Fatihah kepada arwah bapa saya, Allahyarham Ahmad bin Noor, yang meninggal dunia ketika petang Hari Raya Aidiladha 17 tahun yang lalu. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih. Dan dalam video kali ini, saya ingin mengulas mengenai isu yang paling panas pada minggu ini. Bukan mengenai DUN Sabah yang telah dibubarkan, tetapi impak ataupun kesan daripada hukuman yang dijatuhkan ke atas Datuk Seri Najib Razak. 12 tahun, denda 210 juta. Saya rasa ramai penyokong-penyokong dah sedih. Mereka yang tahu kebenaran juga berasa sedih, hampa dan kecewa. Tetapi di sebelah sana, penyokong-penyokong Pakatan Harapan sibuk bergembira makan super ring, seolah mereka menikmati apa yang telah terjadi pada Datuk Seri Najib. Dalam hal ini, saya nak minta tuan-tuan tengok hikmah. Hikmah daripada apa yang telah terjadi atau hukuman yang menimpa Datuk Seri Najib. Hikmah nombor satu ialah semua orang mulai sedar, dunia juga mulai sedar bahawa Malaysia sebuah negara yang telus, maknanya bebas pecangan kerajaan dalam urusan penghakiman. Di ketika Datuk Seri Najib masih lagi ahli parlimen kepada parti yang menjadi pemerintah negara, beliau dikenakan hukuman sebegini. Tidak seperti Pakatan Harapan sebelum ini, yang jadi je kerajaan, tiba-tiba kes seorang peliwat terulung negara bebas begitu saja, dilepaskan daripada penjara dan menunggu masa untuk jadi Perdana Menteri. Tetapi malangnya, sampai hari ini pun tak dapat jadi Perdana Menteri. Itu satu. Kedua, kes Banglo bekas Ketua Menteri Pulau Pinang yang dah sampai las-las nak habis dah, tiba-tiba dilenyapkan oleh Peguam Negara atas apa jua alasan, dan ini membuktikan kerajaan Pakatan Harapan ada campur tangan kerajaan dalam urusan penghakiman negara. Ini satu yang tak betul. Dan hari ini, ketika Kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan, dengan UMNO berada di dalamnya, seorang ahli parlimen dan juga bekas Perdana Menteri daripada parti pemerintah dikenai hukuman, dan ini membuktikan bahawa tidak ada campur tangan kerajaan dalam urusan penghakiman negara. Dan tentunya satu dunia yang menantikan keputusan penghakiman ni, ada yang rasa jealous, ada yang rasa bangga dan ada yang tersenyum melihatkan negara telah menjadi sebuah negara yang lebih baik dengan bebas urusan campur tangan kerajaan dalam urusan penghakiman negara. Saya rasa ini adalah satu yang lebih baik, dan Kerajaan Perikatan Nasional yang turut di dalamnya ada UMNO telah membuktikan mereka sebuah kerajaan yang lebih baik daripada Pakatan Harapan. Dan lebih daripada itu, apa yang menimpa Datuk Seri Najib telah membuatkan UMNO lebih bersatu. UMNO hari ini telah mengalami satu perubahan. Mereka tahu mereka tidak lagi boleh merasa selesa untuk mereka menang pilihan raya, dan mereka hari ini telah bekerja keras kerana mereka tahu bahawa tidak ada lagi jalan yang mudah, jalan yang senang untuk mereka menangi pilihan raya, kecuali mendampingi rakyat, membantu rakyat, dan juga mereka harus menyedarkan rakyat bahawa tidak ada kerajaan yang lebih baik daripada UMNO dan juga sekutu-sekutunya untuk menjaga orang Melayu dan juga semua kaum di negara ini, kerana Pakatan Harapan yang kononnya menjaga semua rakyat Malaysia ternyata
hanya menjaga satu kaum saja daripada parti yang menjadi abalong dalam Pakatan Harapan, dan mereka ini ternyata sebuah kerajaan yang tidak baik, tidak mampu untuk menunaikan manifesto dan akhirnya membuatkan negara menjadi sebuah negara yang majoriti rakyatnya, iaitu orang Melayu, berada dalam keadaan gundah gulana, resah gelisah tentang masa depan orang Melayu di negara ini. Itu yang kita kena nampak, dan lebih daripada itu lagi, saya tengok hasil daripada hukuman yang dikenakan ke atas Dr. Najib telah membuatkan rakyat lebih simpati kepada UMNO dan juga rakan-rakan di dalamnya, iaitu Perikatan Nasional selepas ini. Kita kena ingat, semasa PRU14, ketika kerajaan sebelum ini mengharamkan bersatu, ini telah menyebabkan Tun Mahathir Mohamad mendapatkan undi simpati yang lebih banyak. Kerana orang tahu Tun Dr. Mahathir Mohamad adalah bekas Perdana Menteri dan kembalinya di politik, partinya pula diharamkan. Jadi apabila parti Bersatu diharamkan sebelum ini, mereka terpaksa menggunakan logo PKR, dan ini telah menyebabkan orang ramai ataupun rakyat lebih simpati kepada Pakatan Harapan, dan itu adalah antara faktor yang menyebabkan Pakatan Harapan memenangi PRU14 sebelum ini. Jadi pada hari ini, saya nampak rakyat lebih simpati dengan UMNO dan juga Datuk Seri Najib, dan ini insya-Allah akan membuahkan kemenangan lebih besar kepada UMNO jika PRU14 diadakan pada bila-bila masa dari sekarang. Itu satu. Dan dalam video kali ini juga, saya nak ulas mengenai laporan polis yang saya buat sebelum PRU14. Ianya mengenai kilang fitnah yang dijalankan ataupun dikendalikan oleh sebuah parti yang saya gelarkan sebagai Developer Action Party yang masih beroperasi sehingga hari ini. Dan saya khawatir kilang fitnah ini akan terus menyebarkan propaganda-propaganda yang jahat, negatif, mengelirukan rakyat, sehingga rakyat sekali lagi akan membuat keputusan yang tidak betul pada PRU15. Saya berharap pihak polis, pihak berkuasa akan mengambil tindakan sewajarnya atas laporan polis yang saya buat 2 tahun yang lalu. Dan kawan-kawan peguam menasihatkan saya untuk menulis surat. Tulis balik kepada IGP, Ketua Polis Negara, tulis balik surat kepada KDN, tulis balik surat kepada peguam negara untuk meminta mereka menyemak semula laporan polis yang saya buat sebelum ini, kerana mereka juga khawatir bahawa rakyat akan didedahkan dengan maklumat-maklumat yang tidak betul, bahan-bahan propaganda yang begitu jahat, yang tidak benar, semata-mata untuk mereka menang pilihan raya seperti yang terjadi pada PRU14, dan pihak polis sepatutnya boleh mengambil siasatan, boleh mengambil tindakan yang sewajarnya untuk menghentikan semua ini. Sebelum ni saya dah happy dah apabila laporan polis saya buat tu diletakkan di bawah SOSMA, dan akibat adanya kilang fitnah ini, ia boleh mencemarkan sistem demokrasi yang kita ada, dan akhirnya yang rugilah siapa? Rakyat. Rakyat kerana memilih kerajaan yang tidak betul, dan hasil daripada propaganda dan juga bahan-bahan sebaran, rakyat telah tertipu dan memilih kerajaan yang tidak betul pada PRU14. Akhirnya yang rugi adalah rakyat, dan oleh itu saya menggesti pihak polis untuk mengambil tindakan yang sekeras-kerasnya menggunakan SOSMA dan sebagainya untuk menghentikan kilang fitnah oleh Developer Action Party ini yang masih beroperasi sehingga hari ini. Itu saja yang saya nak kata dalam video kali ini. Sekali lagi, selamat Hari Raya Ailadha kepada seluruh umat Islam, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video Dot Amran, dan saya sebenarnya merasa terharu kerana tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk menonton video ini, dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam video akan datang, dan saya juga berharap kita semua akan berjaya melepasi pandemik COVID-19 ini dengan jayanya, walaupun kita berseronok, walaupun kita bergembira, berhimpun beramai-ramai balik kampung dan sebagainya ketika hari raya ini, tetapi kita jangan lupa untuk menjaga ataupun mematuhi semua SOP yang ada, semata-mata untuk kita memastikan bahawa negara ini terus bebas
ataupun okeylah dalam kita mengawal pandemik COVID-19 yang telah membunuh ratusan ribu manusia di seluruh dunia. Sekian, semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. InsyaAllah. Terima kasih.